Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis 61, muka surat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila Imam Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Hisham ibn Yunus al-Kufi qala haddatsana al-Qasim ibn Malik al-Muzani an al-Jurairi an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang seumpama dengan yang sebelum ini. Yang sebelum ini macam mana? Nabi apabila mendapat pakaian baru, Nabi akan bagi nama pada pakaian tadi. Sama ada Nabi panggil, itu gamis aku, itu jubah aku, itu serban aku, itu rida aku. Nabi akan panggil macam tu. Nabi tak panggil dengan sebutan yang bukan betul. Ambil benda-benda tu Ustaz, menatang tu Ustaz, tak ada. Bukan adab macam tu. Nabi menghargai kepunyaan Nabi. Bahkan kemudian Nabi pun berdoa, Allahumma lakal hamdu kama kasautani, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah, wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Seperti mana Engkau telah bagi pada aku pakaian baru ni, aku minta kebaikan pakaian ini, dan kebaikan yang Kau jadikan untuk pakaian ini, dan aku minta dijauhkan daripada keburukan pakaian ini serta keburukan pakaian yang dijadikan untuknya. Kita dah bahas dah itu. Baik. Wabihi wa ilahi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsana Abi an Abi Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana habbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarata. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipakai adalah hibarah. Hibarah, kain buatan Yaman yang terbuat daripada kapas, maksudnya lembut, kain tu lembut. Kemudian berjalur-jalur merah atau hijau, maksudnya kain tadi itu kain yang dihias elok, kain yang elok lah, itu maksud dah hibarah. Kain yang cantik, lawa. Jadi pakai pakaian daripada hadis ini, ulama ambil bermacam-macam faedah. Antaranya memakai pakaian elok, pakaian lawa, tidak menafikan kezuhudan seseorang. Nabi pakai pakaian lawa, apakah Nabi tak zuhud? Mana ada orang yang lebih zuhud, lebih daripada Nabi? Tak ada. Nabi lah orang yang paling zuhud. Bahkan dikatakan, pernah diriwayatkan dalam satu hadis, ada seorang perempuan Ansar, dia masuk rumah Siti Aisyah, dia tengok tilam Nabi, tempat tidur Nabi, katil macam tu, tengok. Kemudian dia tanya, Nabi tidur atas sini kah? Ya. Lepas tu dia balik, dia beli yang biasanya tilam katil yang orang guna pada masa tu, dia hantar ke rumah Siti Aisyah. Siti Aisyah pun terima lah, letak lah. Malam tu Nabi masuk rumah, Nabi tanya pada Aisyah, ma hadza ya Aisyah, apa ini wahai Aisyah?
Siti Aisyah pun jawablah, wahai Rasulullah, tadi ada perempuan dia masuk, kemudian dia tengok tempat tidur tuan, jadi dia beli yang macam biasa duk guna ni, dia hantar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruddihi ilaiha, kembalikan semula, ruddih, kembalikan. La in syi'tu, kalau aku nak, la ajrallahu ma'i jibal adh-dhahabi wal fiddah, kalau aku nak, sungguh Allah akan memperjalankan bersamaku, di mana saja aku berjalan ada bukit emas, bukit perak yang akan ikut aku, kalau aku nak, kata Nabi. Jadi maknanya bukan Nabi miskin, bukan terpaksa. Kita terpaksa lah. Nabi tak ada terpaksa. Nabi pilih makan sehari cuma sekali, 1 kali 24 jam tu sekali makan. Kita makan lagi ada kenuri, makan pula, balik-balik lagi singgah beli burger pula, malam lagi pukul 12 ngantuk, makan pula dengan kopi. Makan saja, itu saja pun kita susah dah. Tak apalah kalau makan selalu pun tak apa, tapi kita usahakan yang macam ni pula, berhenti sebelum kenyang. Usahakan yang tu. Maksud dia apa? Jangan sampai sengkak berlebih, sampai sengkak tak boleh buat apa. Maksudnya kita bahagikan, makan-makan agak-agak rasa dah agak kenyang tu cukup. Jangan sampai, maksudnya kalau dalam ilmu tasawuf disebut makan kita bagi pada 3 perut. Bahkan dalam hadis pun ada disebutkan, bahagian pertama untuk makanan, bahagian kedua untuk minuman, bahagian yang ketiga untuk udara. Kita bedak 3 ruang dalam perut kita. Itu paling tak macam tu. Dah nak tiru hak lain tak boleh. Dan Nabi memilih, hari ni makan, esok puasa, hari ni kenyang, esok lapar. Nabi memilih macam tu, bukan atas terpaksa, bukan atas takdir lah macam tu, bukan, tapi itu atas pilihan Nabi sendiri. Nabi membandingkan dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi membandingkan dengan Nabi Isa alaihi salam, dengan Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Muhammad, Nabi kita, membandingkan nabi-nabi dulu hidup dalam keadaan sederhana, makan kemudian lapar, itu perkara biasa bagi para nabi. Aku pun takkan nak makan sedap. Itu Nabi membandingkan dengan para nabi yang terdahulu. Baik, jadi tak menafikan zuhud orang yang memakai pakaian yang lawa. Cuma bila-bila masa perkara tu, benda tu, pakaian hak lawa tu Allah ambil balik, jangan kita marah pada Allah. Allah bagi pakaian lawa, tiba-tiba hilang ke, koyak ke, rosak ke, kita kena terima benda tu. Jangan kita salahkan takdir pula. Beli pakaian mahal sampai 2,000, harga 2,000, pakai sekali rosak, jatuh motor ke apa, koyak lah. Marah terus, tak boleh macam tu, kena terima. Nabi SAW ada sahabat perempuan, dia buat untuk Nabi pakaian yang kalau dinilai harga pakaian tadi itu seharga 27 ekor unta dinilai. Nabi pakai sekali, pakaian tu lawa, memang lawa, dipakai kisaan mulabbada, pakaian yang cantik, lembut. Nabi suka, memang Nabi suka, nampak betul waktu Nabi pakai tu Nabi suka. Ada seorang sahabat dia tengok Nabi suka, dia pun kata, wahai Rasulullah, boleh tak bagi pakaian tu dekat aku? Nabi kata boleh, tunggu sekejap lagi. Selesai solat semua, Nabi masuk rumah, Nabi tukar pakaian baju yang biasa Nabi pakai, Nabi bagi pada sahabat ni yang tadi. Sahabat-sahabat yang lain lepas Nabi tak ada, mereka tanya pada sahabat ni yang minta ni, kenapa engkau minta pada Rasulullah? Engkau tak nampakkah tadi waktu Nabi pakai tu Nabi seronok, dapat hadiah tu Nabi seronok? Kalau engkau minta, engkau pun tahu Nabi tak pernah menolak permintaan orang. Orang minta apa pun Nabi bagi. Pasal apa engkau minta? Biarlah Nabi pakai. Kata sahabat ini, bukan untuk aku pakai sekarang, tapi untuk aku pakai nanti sebagai kain kafan aku. Sahabat lain tak kata apa. Dan memang dikatakan ketika sahabat itu meninggal, dia baju itulah yang menjadi kain kafan dia. Baju Nabi bagi ni. Jadi maknanya orang minta Nabi bagi. 27 ekor unta tu berapa? 270,000 lah.
Tak tahulah daripada apa. Itu Imam Al-Bajuri cerita dalam syarah kitab Syama'il ni ada diceritakan. Maknanya apa saja, bila-bila masa saja Allah ambil, itu adalah hak Allah. Allah bagi rezeki kita sampai takat tu saja. Bukan harta saja, anak pun sama. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ada anak, dan anak beliau meninggal. Hari itu meninggal, salah seorang anak beliau meninggal. Malam tu beliau mengajar macam biasa balik, simpan anak dia hari tu, apa solat, kemudian simpan. Lepas tu malam tu mengajar macam biasa balik, tak cuti mengajar. Sebab apa? Anak itu pemberian daripada Allah. Allah bagi sampai takat umur macam tu ya. Ada sampai umur 10 tahun ya dengan kita. Lepas tu Allah nak ambil balik, itu hak Allah. Takat tu saja Allah bagi. Nabi pun sama. Nabi SAW, antara hikmah, kelebihan untuk Nabi adalah Allah mewafatkan semua anak Nabi sebelum Nabi wafat, kecuali Sayyidah Fatimah sahaja yang meninggal 6 bulan selepas Nabi wafat. Hak lain semua. Supaya apa? Antara hikmah dia, supaya kalaulah Nabi wafat dulu, anak Nabi yang pertama Sayyidina Qasim tu ada lagi, dia akan claim lah, akulah yang meneruskan dakwah Nabi. Tapi tak, dakwah Nabi ini, bahkan Nabi tak tunjuk pun siapa yang jadi khalifah selepas Nabi. Nabi tak tunjuk. Itu hasil musyawarah. Dipilih Sayyidina Abu Bakar. Awal nak pilih antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Ubaidah. Kemudian kata Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, antara kami semua yang ramai ini, engkaulah yang paling layak. Engkau ikut hijrah bersama Nabi, masuk dalam gua sekali. Engkaulah yang paling layak, wahai Abu Bakar. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar ditunjuk, nanti Umar yang akan jadi. Ada yang macam tu, ditunjuk, nanti Umar yang akan jadi. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar pesan, wahai Umar, ketika Rasulullah masih ada, engkau buat apa pun Rasulullah boleh tunjuk. Kalau engkau buat macam agak kurang tepat, apa Rasulullah boleh tegur. Rasulullah wafat, aku ada, aku boleh bagi tahu pada engkau. Tapi setelah aku meninggal nanti, engkau sajalah yang dapat menjaga diri engkau sendiri, wahai Umar. Dia tunjuk Sayyidina Umar yang menjadi. Nah, begitulah khalifah-khalifah, dia ada cara pemilihan macam tu, ada daripada musyawarah. Baik. Jadi itu tak menafikan zuhud. Bila-bila masa saja. Bahkan Sayyidina Khalid Al-Walid, ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, beliau menjadi panglima perang. Jadi panglima nombor 1 punya tu. Kemudian pada masa Sayyidina Umar tengok Sayyidina Khalid Al-Walid ni terlalu berani. Jadi dia pecat Sayyidina Khalid. Dia angkat orang yang berani, tapi taklah sampai tahap Sayyidina Khalid, iaitu Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan Sayyidina Khalid terima dengan hati yang lapang. Koklah nak mogok ke, nak boikot ke, tak mau pergi perang. Tak, dia tetap pi macam biasa juga. Ini Sayyidina Khalid Al-Walid. Dia terima jawatan, semua pangkat, harta, anak, semua itu pemberian daripada Allah. Bila-bila masa Allah boleh tarik. Bahkan diri kita, kesihatan pun kita tak tahu takat mana Allah bagi. Kita tak tahu, kita keluar-keluar masjid tu agak-agak mata kita ni boleh tengok ke sampai esok. Tak tahu. Tu macam tu sekali. Itu semua. Baik, saya ingat ada, kalau tuan-tuan tahu lah, Ustaz Bukhari Derang. Anak dia yang nombor 3 itu sekelas dengan saya, tapi dia tua sikit. Malam tu saya waktu tu saya duduk di Yaman dah. Duduk mengaji sana. Tengok pagi tu masuk mesej lah daripada mak saya. Dia kata Al-Fatihah untuk arwah Baihaqi meninggal pukul 2 malam tadi. Insiden. Malam tu dia pergi main sukan. Ada yang main badminton, ada yang main futsal, macam tu. Dia main juga. Waktu balik tu dia ajak orang naik kereta sekali dengan dia. Tak tahulah depa semua hari tu, tak apalah, kami nak pi sini dulu. Dia nak balik terus. Kami nak pi minum dulu apa semua. Dia balik terus. Balik pukul 2 pagi insiden kat belah Lengkuah nak masuk Derang tu. Kenapa tahu? Main sekali pukul 2 pagi tak ada. Bila-bila masa Allah boleh ambil.
Bahkan diri kita pun kita tak tahu macam mana. Macam itulah ini ditunjukkan oleh Nabi dari segi pakaian Nabi, bahawa menggunakan perkara yang mewah, yang sedap, yang lawa bukan menafikan zuhud seseorang. Baik. Wabihi wa ilaihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان أراها حبارة. Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang berwarna merah. Merah macam yang pernah saya sebut, merah yang dipakai oleh Nabi dan warna kuning yang dipakai oleh Nabi bukanlah yang terang sangat. Terang macam menyerupai agama tertentu, tak. Bukan macam tu. Pakai kuning macam Tok Sami tu. Hak merlik terang betul. Bukan macam tu. Pernah ada seorang sahabat, dia masuk jumpa Nabi. Nabi pun sembang dengan dia elok. Lepas tu dia keluar. Nabi bagi tahu pada sahabat yang lain, kalau hampa mau, hampa sampaikan, kamu sampaikan pada lelaki tadi untuk dia tinggalkan, tak payah pakailah pakaian yang warna kuning macam tu, kuning yang terlalu terang. Tuan-tuan tahu kan tu kuning yang Tok Sami Buddha duk pakai tu, atau merah yang Cina duk pakai tu, hak duk menari singa tu. Bukan macam tu. Merah merun, merah hati, tak apa. Kuning yang pudak macam tuan-tuan pakai, tu tak apa. Kuning macam tu tak apa. Cantik. Kuning tu sampai apa dikatakan, bahkan ada yang mengatakan kalau kuning yang terang atau merah yang terang sampai menyerupai agama tertentu, haram. Jadi golongan-golongan tertentu haram. Disebutkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dalam kalangan mereka. Baik. Ini Nabi pakai pakaian yang berwarna merah. Sesungguhnya aku melihat cahaya memancar dari kedua betis baginda. Memang Nabi ini Allah ciptakan daripada cahaya, memancarlah. Baik. Sufyan Ats-Tsauri berkata, pada pendapatku pakaian yang berwarna merah itu adalah hibarah. Hibarah maksudnya pakaian yang cantik, yang bergaris-garis, yang berhias, tapi warna merah dia yang sudah agak luntur. Wabihi wa ilaihi qal haddatsana Ali bin Khashram qala haddatsana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq an al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala ma ra'aitu ahadan minan nasi fi hullatin hamra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibai. Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma berkata, aku tidak pernah melihat seorang manusia pun yang lebih tampan ketika memakai pakaian yang berwarna merah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya warna merah saja? Tak. Maksud di sini begitu juga warna yang lain. Kalau Nabi pakai, Nabilah yang paling segak daripada semua orang yang pakai warna yang sama macam Nabi. Nabi yang paling segak. Hari itu kita bahas dalam hadis-hadis yang pertama, bab yang pertama. Aku tak pernah melihat sesuatu apapun yang lebih segak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu apapun maknanya bukan setakat manusia, semua. Bukan setakat manusia, semua. Segala-galanya. Yang namanya sesuatu apa pun tu makhluk Allah semua. Nabilah yang paling segak, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rambut jummah baginda sampai menyentuh kedua-dua bahu baginda. Wafrah, limah, jummah, itu 3 jenis rambut Nabi. Ada yang sampai pada remeh depan tu, jambul depan tu, sampai pada cuping telinga. Ada yang sampai pertengahan tengkok. Ada yang sampai bahu. Jummah ni rambut yang sampai bahu.
Ada baru ni viral di TikTok yang seorang tu dia pakai apa, braided ke apa. Dia kata kita tak tahu tu, hak sulam rambut daripada sini tu. Tak, Nabi bukan sulam daripada sini. Daripada sini. Yang rambut Nabi yang panjang sampai ke bau ni, Nabi sampai sini baru disulam. Baru disulam sini. Itu pun beberapa keadaan sahaja. Pada waktu perang misalkan. Perang waktu Fathu Makkah, Nabi ikat rambut. Ikat rambut macam ni. Dan disulam. Nabi SAW. Bukan semua keadaan. Ni ikat daripada sini. Betul dia buat kata sunnah Nabi. Tak kena. Tak betul. Pelik pula orang tengok. Baik. Wabihi wa ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala anba'ana Abdul Rahman ibn Mahdi qala haddatsana Ubaidullah ibn Iyad an abihi an Abi Rimsah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alaihi burdani akhdarani. Sayyidina Abu Rimsah radhiyallahu anhu berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda sedang memakai dua helai kain burdah yang bergaris-garis hijau pada keduanya. Kain burdah ni kain yang bergaris. Jadi bergaris dan dia panjang. Dia panjang lah, boleh guna untuk tutup badan, selimut badan. Macam tu, boleh guna untuk selimut badan. Jadi bahkan dikatakan Nabi pernah guna kain burdah, Nabi guna sebagai selimut. Nabi kongsi dengan Siti Aisyah. Nabi kongsi dengan Siti Aisyah. Dan waktu Nabi bangun sembahyang tahajud, Siti Aisyah tidur. Nabi solat guna hujung kain burdah lagi. Hak yang satu lagi tu, satu hujung tu, Siti Aisyah guna sebagai selimut. Nabi SAW. Mana panjang betul ya? Memanglah rumah Nabi itu, bilik Nabi itu hanya cukup untuk 3 orang saja. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Cukup untuk 3 orang saja. Sayyidina Osman dimakamkan di Baqi'. Bukan di situ. Cukup untuk 3 orang ya. Kemudian maksudnya, tapi 3 orang pun kain kita duk pakai itu mana boleh buat hujung duk sini, hujung duk sini, mana boleh. Maknanya yang Nabi guna dengan Siti Aisyah, hujung Siti Aisyah guna sebagai selimut. Hak hujung lagi Nabi guna untuk solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti panjang sungguh. Sebab apa, rumah Siti Aisyah tu hanya cukup untuk 3 orang. Walaupun dikatakan nanti Sayyidina Isa alaihi salam, Nabi Isa turun pada waktu subuh. Nabi Isa akan membunuh Dajjal pada waktu duha. Kemudian selepas itu Nabi Isa akan mematahkan salib. Pasal apa Nabi Isa patahkan salib? Supaya menolak dakwaan, nak bagi tahu pada orang-orang Nasrani bahawa agama Kristian tu agama yang tak betul. Nabi Isa akan membunuh babi. Sebab apa? Dalam Kristian ada yang membolehkan babi, walaupun ada yang tak makan. Tapi dalam Kristian boleh makan babi. Jadi Nabi Isa akan membunuh babi, mematahkan salib. Nabi Isa kemudian akan menikah dan mempunyai 2 orang anak. Seorang lelaki bernama Muhammad dan seorang perempuan yang bernama Fatimah. Ada disebutkan macam itu. Dan Nabi Isa wafat. Nabi Isa wafat dan dikebumikan bersama Nabi SAW. Jadi Nabi kan 3, kemudian ada sedikit ruang kosong. Dikebumikan di situ. Itu Nabi Isa AS. Apa kalau duk tengok zaman bila tu, lama lagi lah. Lama lagi. Duk tunggu, duk kalut. Ada hak pelik zaman lah, ada duk mengaku Imam Mahdi. Imam Mahdi Melayu pun pelik betul. Ada orang percaya. Hak Pakistan pun ada. Pakistan mengaku Imam Mahdi Pakistan. Tuan-tuan tengok. Ada Imam Mahdi Pakistan. Dia kalau betul Imam Mahdi, Yahudi bunuh lama dah. Yahudi serang lama dah. Kan kita dah dalam apa buku, kalau tuan-tuan nak tahu untuk lebih jelas, beli buku yang Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah buat, Kiamat Hampir Tiba. Itu jelas dibahas. Ambil daripada sumber, daripada hadis, bukan setakat cerita-cerita macam tu. Tak. Kalau Imam Mahdi, dia tak mengaku diri dia. Dan yang kan tak semua orang kenal Imam Mahdi. Hanya ada diceritakan 7 orang ulama daripada serata dunia. 7 orang ulama.
Dan mereka ni tak berpakat pun, kok-kok lah buat grup WhatsApp kah, jom kita jumpa, tak ada. Tahu-tahu jumpa di Madinah, di tanah haram, baru kenal di situ, cari jumpa Imam Mahdi. Dia tak mengaku diri dari Imam Mahdi. Bukan saya, bukan saya. Dia lari keluar daripada Mekah, keluar daripada Mekah, duduk di luar. Rupanya di luar lagi teruk keadaan daripada Mekah. Dia patah balik duduk di Mekah, kena tangkap dengan 7 orang ni. Kamu tak mengaku, kami bunuh. Baik, kami bunuh lah, terus ya, mati terus, tak apa. Ni kekacauan banyak ni. Engkau yang apa ni, Imam Mahdi ni, kau tak mau mengaku pula. Ciri-ciri banyak. Lepas tu baru dia mengaku. Bukanlah siap buat grup buat Facebook. Imam Mahdi ada Facebook. Imam Mahdi Al-Muntazar, dia tulis. Tengok, pelik. Tu pun ada pengikut. Kita nak pelik apa noh? Dekat Indonesia mengaku Nabi pun ada, mengaku malaikat Jibril pun ada. Perempuan pula tu, baru tahu malaikat Jibril kelamin dia perempuan. Pelik. Ni tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi dan dirahmatillah itu. Tapi bila tu nanti 7 orang ni, tak semua orang boleh tahu Imam Mahdi. Yang tahu hanya 7 orang ni saja dengan ciri-ciri yang tertentu. Dan dia pun tak klaim diri dia. Lepas tu, lepas dibaiat, baru dia mengaku. Baik. وبه وإليه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت محرمة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. Sayyidatina Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha berkata, aku telah melihat Nabi SAW dalam keadaan baginda sedang memakai 2 helai pakaian yang sudah usang. Keduanya dicelup dengan za'faran. Za'faran ni warna kuning, tapi warna kuning yang pudar. Sebab itu dikatakan boleh warna kuning yang pudar. Dinding tu luar tu, boleh. Dinding luar. Jangan kuning yang terang sangat, jangan. Baik. Za'faran warna kuning. Baik, kemudian dan warna pakaian itu sudah mulai luntur. Tu mula luntur. Dalam hadis ini terdapat kisah yang panjang. Ini kisah, dan nanti hadis ini juga akan dibahas dalam bab duduk Nabi SAW. Dikatakan bahawa Nabi duduk. Oh, sejuk tuan-tuan masjid ni. Telinga beku. Tapi kalau tutup kipas ni, dia panas terus. Tu tak apa. Baik. Jadi dikatakan apa buat tu Sayyidatina Qailah dia masuk Masjid Nabawi. Nabi tengah duduk. Nabi duduk macam mana? Duduk Nabi tu, Nabi angkat lutut, Nabi peluk. Peluk macam tu. Nabi peluk lutut. Kemudian Sayyidatina Qailah tengok Nabi duduk macam tu, nampak segak Nabi, wibawa Nabi, kehebatan Nabi tu nampak daripada wajah Nabi. Dia gementar. Sebab apa? Takut. Takut macam mana? Wibawa Nabi kuat. Dia tengok. Kemudian ada seorang sahabat bagi tahu, wahai Rasulullah, kesian perempuan ini. Dia takut. Dia macam apa? Dia jadi gementar tengok engkau. Kemudian kata Nabi SAW, alaikis sakinah. Wahai perempuan, hendaknya engkau tenang. Lepas Nabi cakap macam tu, terus tenang dia. Tak gementar dah badan. Ni dikatakan dulu di Mesir pun sama. Di Mesir, siapa yang tak kenal Jamal Abdul Nasir? Siapa tak kenal? Macam mana dia? Garang dia, cengeng dia, semua orang kenal. Tapi jumpa dengan seorang ulama, Sidi Ahmad Al-Ghumari, jumpa, dia turun daripada kereta, salam dengan Sidi Ahmad Al-Ghumari, punya hormat. Tu wibawa para ulama nampak. Dia macam tu. Itu ulama, pewaris Nabi. Macam mana dengan Nabi sendiri? Maka dikatakan Nabi nak pergi perang, perjalanan nak sampai tempat tu makan masa sebulan lagi.
musuh yang nak perang dengan Nabi pun takut dah. Jadi tambah yang tengok Nabi langsung, wanita melihat Nabi dengan jalal, dengan keagungan Nabi, bukan setakat dengan jamal, keindahan, ketampanan, bukan yang tu saja, tapi jalal, keagungan. Beza dengan yang melihat dengan Sayyidina Yusuf alaihissalam. Mereka melihat dengan ketampanan Nabi Yusuf. Sebab itu dikatakan bahawa Siti Aisyah pernah beliau berkata bahawa Allah menzahirkan ketampanan kekasihku Rasulullah tak sampai separuh pun. Tak sampai separuh. Kalau dizahirkan semuanya, nescaya orang-orang ketika melihat Nabi, mereka akan memotong jantung mereka tanpa mereka sedar. Tak sedar. Jadi tengok Nabi Yusuf potong jari, tengok Nabi Muhammad SAW, mereka akan menikam jantung mereka sendiri tanpa sedar. Kalau dizahirkan keseluruhan, bahkan sampai bunuh diri dan sebagainya. Ini tak zahir 100% lagi. Bila dizahirkan di akhirat nanti, nampak semua keindahan Nabi SAW. Sebab Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, kasih sayang untuk sekalian alam. Takkanlah kasih sayang nak bunuh orang, membuat orang bunuh, dia tak jadi rahmah dah. Sebab tu dikatakan ada seorang lelaki, Ubay bin Khalaf, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dia kata, aku akan bunuh Muhammad. Nabi kata, tak, bukan dia bunuh aku, aku yang bunuh dia. Bahkan dikatakan dia cakap depan Nabi, wahai Muhammad, aku akan bunuh engkau. Nabi kata, la bal aqtuluk, tidak, bahkan aku yang bunuh engkau. Oh, nak pergi perang, waktu tu dia mati dalam perang Uhud. Nak pergi perang Uhud, dia tak berani. Tak pasti. Perang Badar mungkin dia tak ikut, tapi perang Uhud dia nak pergi tak berani. Sebab perang Uhud dia tak target menang, dia target untuk bunuh tertentu saja. Kalau perang Badar, Nabi tak niat perang, Nabi niat nak hadang rombongan tu. Tengok-tengok berlaku perang. Kalau perang Uhud memang perang, dan perang Uhud berlaku 1 hari sahaja. Beza dengan perang Khandaq, makan masa berbulan. Bahkan ada perang bertahun. Perang apa? Perang salib apa? Yang saya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tu bertahun. Sultan Muhammad Al-Fatih pun makan masa lama. Konstantiniyah tu, Konstantinopel, yang tu berapa puluh tahun daripada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin lagi nak dibebaskan. Hantar, tak boleh. Jadi bila dibebaskan tu? Zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Baik. Jadi perang Uhud mereka tak target menang, mereka target untuk bunuh Rasulullah, untuk bunuh Sayyidina Hamzah, untuk bunuh beberapa orang lagi. Mereka pergi jumpa dengan Ubay bin Khalaf sebelum perang. Ubay bin Khalaf kata, aku tak mau pergi. Pasal apa? Aku takut dibunuh Muhammad. Takut dibunuh. Lah, pergi ya. Takut apa? Dia kata, aku pernah kata dekat Muhammad waktu di Mekah, aku nak bunuh engkau. Dan dia kata, tak, dia yang akan bunuh aku. Dan Muhammad tak pernah bohong. Dia kata, Muhammad tak pernah bohong. Aku pergi confirm mati aku. Tak apa, kami akan buat dekat engkau baju besi, 1 badan. Baju besi semua. Macam tuan-tuan pernah tengok cerita Iron Man. Tutup semua. Macam tu. Hanya bahagian mata ya. Mata lah buka, sebab tutup semua, tak berjalan pula. Sebab dia ni ketua. Dia kata, engkau tu ketua kaum. Kalau engkau tak pi, kaum kau tak akan ikut perang sekali. Kenapa? Dia pun pi juga. Pi, dia tak pi perang. Dia tak ikut sekali tu. Sampailah selesai perang Uhud. Waktu tu kan diceritakan bahawa Nabi terkena luka yang teruk. Berdarah. Apa ni? Gigi Nabi tu, Rabaiyah Nabi tu pecah. Kemudian topi besi Nabi tu kena baling sampai pecah. Topi besi tu pecah. Bayangkan luka dahi Nabi. Nabi tengok, Nabi kata, macam manalah orang-orang ni nak berjaya, nak masuk syurga. Aku ajak mereka sembah Allah pun mereka nak lawan aku. Nabi kata macam tu. Macam mana mereka nak berjaya? Kaifa yuflihu qaumun
khadabu wajha nabiyihim biddami wa huwa yad'uhum ila rabbihim. Macam manalah umat itu akan berjaya? Mereka melumurkan wajah Nabi mereka dengan darah, padahal Nabi mereka ajak mereka untuk sembah Allah, Tuhan yang sebenarnya. Allah tegur Nabi, laisa laka minal amri syai'. Wahai Muhammad, tugas engkau berdakwah sahaja. Nabi kata, betul. Nabi pun jadi tenang hati Nabi. Dia tegur Allah, jadi tenang hati Nabi. Betul, aku berdakwah, hidayah milik Allah. Pada Nabi pun rehat di bawah satu pokok. Adalah 2-3 orang sahabat. Ubay bin Khalaf nampak Nabi duduk seorang. Dia nampak Nabi duduk seorang. Dia naik kuda tu nak pergi bunuh Nabi. Dalam keadaan Nabi yang terluka teruk. Naik kuda nak bunuh Nabi. Nabi nampak dia. Nabi ambil tombak seorang sahabat. Nabi baling. Kena tang bahagian mata tu sikit. Jatuh daripada kuda, dia kelupuk. Kawan-kawan lain hak musyrikin mai. Tengok lah, tak luka apa-apa, ada goreh sikit je. Dia duk kelupuk, dia kata apa? Muhammad telah bunuh aku, Muhammad telah bunuh aku. Perkataan kita angkat dia. Angkat waktu perjalanan nak balik ke Mekah, dia mati. Dalam perjalanan nak balik ke Mekah, dikatakan oleh para ulama, dia meninggal itu sebenarnya bukan sebab dibunuh Nabi, tapi sebab terlalu takut dengan Nabi. Dia tahu Nabi cakap betul. Dia tahu kalau pergi dekat lagi memang kena lagi teruk. Dia tahu inilah orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka itu apa? Ada dua. Asyarrun nas, manusia, orang yang paling jahat. Asyarrun nas, man qatala Nabi, mereka yang membunuh Nabi. Siapa? Bani Israel dulu-dulu tu, bunuh Nabi Zakaria, bunuh Nabi Yahya. Itu orang paling jahat. Para Nabi mana pernah buat jahat? Para Nabi ni pernah buat dosa. Baik macam tu pun mereka ni. Tambah kita banyak salah, banyak silap, orang tak suka tu biasa. Nabi tak pernah kata ke orang pun orang tak suka. Ada seorang dia jumpa dengan Abu Jahal. Dia kata, saya lupa nama orang ni, tapi dia berdua saja dengan Abu Jahal. Dia kata, wahai Abu Jahal, kita ada 2 orang ni, cakap kat aku terus terang, hang percaya tak pada Muhammad? Dia kata, sebenarnya aku tahu Muhammad tu tak bohong. Aku tahu dia tak bohong. Dia kata wahyu turun pada dia. Betul itu, wahyu turun pada dia. Pasal apa hang tak beriman? Aku takut hilang pangkat-pangkat aku semua. Itu Abu Jahal. Dia tahu. Waktu tu dia cakap berdua macam tu lah. Dia cakap depan orang habis ya. Bocor rahsia. Dia cakap tu dekat kawan ni. Maknanya apa? Dia tahu Nabi ni tak berbohong. Jadi sama macam tadi yang dibunuh Nabi itu. Jadi dia kata, yang pertama, orang mereka yang membunuh para Nabi ini orang yang paling jahat. Dan yang kedua, wa qatalahun Nabi, dan mereka yang dibunuh oleh Nabi. Pasal apa sampai Nabi bunuh mereka? Tangan Nabi ni penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang. Bahkan dikatakan anak Abu Jahal, Ikrimah, dia mai nak masuk Islam, Nabi terima dia. Nabi bangun sambut dia. Itu Sayyidina Ikrimah, anak Abu Jahal. Bahkan Nabi kata jangan sebut keburukan ayah dia di depan dia. Orang pakai duk cerita Abu Jahal tu pala masam, jahat lah apa semua. Bukan kurang asam, kurang masin, semua dia sebut lah macam-macam. Dan Abu Jahal memang jahat sungguh. Tapi kata Nabi, jangan sebut depan anak dia, depan Ikrimah jangan sebut. Sebab apa? Dia tu, urusan Abu Jahal tu dah mati dah. Dia urusan dia dengan Allah. Kamu kata macam tu, nak buat apa? Dia mati dah. Yang terasa siapa? Anak dia. Kok mana pun ayah dia. Ni Sayyidina Ikrimah tu kalau ikutkan dia dalam blacklist orang yang nak dibunuh. Kok mana pun kena bunuh. Tapi dia masuk Islam. Dan Nabi terima keislaman dia. Dia pun Nabi tak bunuh. Macam mana Abu Jahal jahat-jahat macam tu pun Nabi bukan Nabi bunuh dia. Ni pasal apa Ubay bin Khalaf Nabi bunuh dia. Memang bukan setakat dia kata aku nak bunuh, dia memang nak bunuh betul. Dia memang niat untuk bunuh Nabi. Kalau Abu Jahal cakap ya, buat tak pun. Dia buat tak pun. Tapi ni memang dia nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini kisah tu. Jadi apa perempuan tu dia tengok wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai gementar. Gementar dia ketika tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu lagi wa bihi wa ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal
an Abdullah ibn Utsman ibn Khutsaimin an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil bayad min ath-thiyab liyalbasha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kalian berpakaian putih. Kalian yang masih hidup hendaklah memakai pakaian yang berwarna putih. Jadi Nabi suruh kita pakai pakaian warna putih. Sebab warna putih, apalagi hari Jumaat, lagi-lagi kena pakai. Mayang Jumaat tu pakai pakaian putih. Yang dikatakan Habib Umar bin Salim bin Hafiz, beliau pakai semua putih. Kopiah putih, serban putih, lepas tu ridak putih. Kemudian jubah, gamis ni macam yang kita pakai, gamis tu putih, jubah hak belah tu putih. Kemudian kasut putih, tongkat putih, cincin tu, mata cincin tu putih. Aduh, Habib Umar bin Salim bin Hafiz. Kalau boleh spek mata putih pun boleh pakai. Tak ada kot spek mata putih. Kalau boleh. Ni macam tu sekali. Kita tak boleh nak buat macam tu. Tak apa, pakai baju putih. Mungkin kain susah sikit lah nak cari kain putih. Baju putih hari Jumaat pakai. Adapun hari lain-lain, hari raya yang berwarna-warni, warna yang berwarna. Dan baru, kalau boleh baru tu bukan mesti baru ni baru beli kemarin dah, baru beli nak pakai tahun tu, tak pernah pakai, mungkin baru pakai sebulan. Antara semua pakaian, hak tu baru pakai sebulan, hak lain pakai setahun dah. Boleh jadi macam tu. Tapi semuanya tu bersih lah, bersih, wangi. Nabi SAW wangi. Dah wangi dah badan Nabi, suka pakai minyak wangi pula, bertambah wangi di atas wangi. Baik. Dan kafanilah orang yang telah mati dari kalangan kalian dengan kain kafan yang berwarna putih. Kain kafan warna putih. Boleh tak nak color lain? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Macam tadi, sahabat tadi, dia minta apa baju Nabi pakai. Warna tak warna putih. Dia katakan warna hitam. Dia guna sebagai kain kafan. Boleh, tak ada masalah. Tapi eloknya warna putih. Sebab apa? Kerana apa siapa warna putih? Nabi bersabda, sambung, kerana sesungguhnya pakaian yang berwarna putih adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian. Kata Nabi, pakaian warna putih ni pakaian yang terbaik bagi kamu. Ini pakaian yang terbaik, jadi kita pakailah pakaian yang berwarna putih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana jama'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi wa rujwana. Allahumma hifina sunana sayyidil mursalin wa aqim lana ittiba'a nabiyyikal amin wa atina syafa'atal uzma min nabiyyikal amin wa adkhilna al-jannata ma'a nabiyyikal karim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.